Ahad pukul 4:30 pagi kami bertolak pergi. Tuan-tuan, 3:30 pada hari Sabtu tu dah masuk dalam grup. Seorang daripada grup kami yang perempuan ni tak balik. Dia ada orang Langkawi, dia tak balik. Dia duduk sana dengan orang Kelantan pun tak balik. Dia duduk dekat Jitra. Kawan ni dia pening, jatuh, napas dia macam jadi pendek sikit. Dia terus duk sihat ni, duk sihat biasa, elok, tiba-tiba jadi macam tu, terus masuk hospital. Dia bantak pergi ward, dia bantak pergi hospital Jitra, masuk hospital. Duk tuan-tuan masuk hospital, kita tengok ingat tak ada apa lah. Ingat pening biasa lah, kot stres masuk tu kerja, memang banyak lah kerja dia buat setakat stres. Dia mungkin yang tu habis-habis kan. Masuk-masuk tuan cek-cek, darah dia kurang, HB dia kurang, tertambah darah dia, naik dah sikit. Dia pun napas pun dah okey dah, dah bawa oksigen semua dah okey dah. Lepas tu buka oksigen semua okey. Tiba-tiba duk, lepas tu esok tu hari Ahad, okey dah masuk wad biasa. Kemudian tuan-tuan, dalam tempoh tu kami pun pergi ziarah dia, duk melawak ni dia boleh keluar balik dah apa semua. Mai hari Rabu, tiba-tiba oksigen dia drop sampai 57. Drop. Pakai oksigen mula biasa, lepas tu pakai oksigen besar. Itu terus hantar pergi Sunnah Bahiyah. Duduk dekat red zone. Duduk lepas tu esok tu dia dah keluar dah daripada wad biasa. Nampak okey lah. Tuan-tuan, malam kami balik, kami semua balik ke rumah pada hari Khamis. Pukul 2 balik pada Jitra, kira habis tamat semua, kira huri lah, habis dah. Tamat dah 10 bulan main Sabang. Tuan-tuan, dia pun kira habis. Kawan ni pun habis juga. Yang kawan saya ni habis juga. Dalam WhatsApp dah, okay, semua dah habis, alhamdulillah, tak apa, kami lah sihat semua, kita jumpa masuk konvo. Macam tu lah. Tuan-tuan, pukul 8 malam, husband dia hantar dalam grup, dia dah pun meninggal dunia. Meninggal. Hari yang kami habis, kita habis pukul 12, kita habis pukul 12.30, pukul 8 malam dia meninggal. 10 bulan buat kerja semua, siap, lengkap apa semua tuan-tuan. Tapi takdir Allah, manusia tak boleh lawan. Tak boleh lawan tuan-tuan. Semua sedih, semua rasa macam terkilan lah, macam mana. Saya tu terkilan, memang kita terkilan atas siapa? Kita tak ada terkilan kerana apa? Itu hak Allah, bukan hak manusia. Waktu kita diuji oleh Allah tuan-tuan dengan sakit dan sebagainya, baru kita tahu hidup ni hak siapa. Hidup ni hak Allah. Kita hanya bertumpang sat di atas muka bumi ni tuan-tuan, untuk sementara nak dibawa kepada alam yang kekal abadi. Tuan-tuan, tajuk kita malam ni iaitulah tajuk Izazul Zilatil Ardu Zilzalaha. Tajuk pasal tanda-tanda kiamat serta ganjaran kebaikan dan kejahatan. Kita berhenti hari tu 23 hari bulan 7 2023. 2 bulan tak mai. 2 kali tak mai tuan-tuan. 2 kali tu memang tak boleh masuk lah. Hari ni tu saya tahu hari ni tengok telefon kat apa mamu kita, telefon mamu ya. Dia telefon kat doktor. Okey dah ada. Ni kalau ustaz free kita kena mai, memang kena mai. Insya-Allah tuan-tuan. Sambung balik kita punya pengajian tuan-tuan. Kita berhenti pada 23 hari bulan 7 2023. Kita berhenti pada muka surat 356. Kita nak bincang tuan-tuan hari ini berkaitan dengan surah Idzadul ataupun Al-Zalzalah. Tuan-tuan dengar lagu yang dalam Gaza, lagu-lagu di Palestin ni. Ada lagu yang dia minta dalam tu, dalam lagu tu tuan cari Zilzal. Tuan akan jumpa lagu pasal Gaza ini. Dia panggil lagu goncangkan bumi Yahudi. Goncangkan Yahudi ni. Zalzalah. Dia punya lagu dia. Ni tuan-tuan, goncangkan, ayat tentang goncang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita masuk terus pada ayat ini. Kita dah baca dah pada muka surat sebelum itu, insya-Allah tuan-tuan. Ayat yang pertama surah Idzadul ataupun Al-Zalzalah. Idzadul zilatil ardu zilzalaha. Tuan-tuan kalau baca tak tahu bahasa Arab pun, tuan-tuan rasa indah tak bacaan ni? Indah tak ayat Quran ni? Bagaimana susunan itu begitu teratur dan tersusun. Tuan-tuan tengok tak macam mana
Tuan-tuan rajin buka tak pasal Gaza ni? Rajin buka kan? Tuan jumpa tak macam mana anak-anak Gaza ini, anak-anak orang Palestin di Palestin ni, dia berbahasa ketika mana dia nak meluahkan perasaan. Dia luahkan perasaan dengan bahasa-bahasa yang indah. Saya tak tahu kurniaan Allah kepada bangsa Yahudi, bangsa Palestin ni tuan-tuan. Satu, dia menggunakan bahasa satu-satunya bangsa Arab yang pakai dan menggunakan bahasa-bahasa Arab Fushah, bahasa buku betul, bahasa Quran betul, tanpa menggunakan bahasa pasar. Tuan-tuan pi ke negara-negara Arab lain, pi Syria, pi ke Mesir, pi ke Jordan, tuan-tuan pi ke Libya, tuan pi ke Sudan, tuan-tuan pi ke Iraq, tuan-tuan pi ke mana lagi? Oman, Bahrain, tuan-tuan pi ke Kuwait, tuan-tuan akan dapati negara termasuk Saudi, negara-negara ni menggunakan bahasa Arab bukan bahasa Arab Fushah, dia menggunakan bahasa Arab Ammiyah, bahasa Arab pasar. Kalau dia sembang diorang macam ayam dengan itik, walaupun dalam bangsa Arab yang sama. Dalam kitab Istishraq wa Tabshir ditanya kenapakah negara Arab jadi sedemikian rupa, sampai tahap bahasa itu pun dah berubah, bahasa itu menjadi culang caling walaupun dengan bangsa yang sama, kan, walaupun bangsa yang sama berlainan daerah saja. Kenapa jadi macam tu? Jawapan dia ialah yang dibuat itu oleh bangsa-bangsa Al-Orientalis. Dia panggil Istishraq ni Orientalis, termasuk golongan-golongan Yahudi Zionis yang merancang dan mengguna pakai salah satu jarum-jarum dia adalah merosakkan bahasa Arab supaya orang Arab yang lahir selepas itu tidak faham lagi dengan Quran. Hari ni tuan-tuan, bangsa Arab tak faham Quran, tak faham. Walaupun kita tahu dia orang Arab, tuan-tuan jangan salah, orang Arab tak semestinya dia faham Quran, sebab bahasa dia telah pun dirosakkan. Tetapi Palestin, hanya bangsa Palestin sahaja yang hari ni dia menggunakan bahasa Arab Fushah, dia guna bahasa Arab betul. Tuan-tuan dengar ni lawah telinga, dengar dia cakap. Saya tengok baru ni ada satu budak, dia duduk atas, orang angkat dia kot atas baru ni, dia cakap bahasa, tuan-tuan, itu bahasa syair, bahasa yang diulat, disusun mengikut iktibas. Dekat belakang dia tu sama rima dia sama. Budak tuan-tuan, dengar tu, ya Allah, meremang bulu roma. Dengar satu budak boleh berbahasa dengan meluahkan perasaan, dengan menggunakan bahasa Arab yang betul, dengan balaghatul lughawiyah dia senang yang betul, jalan seni dia tu betul, tuan-tuan. Sebab tu hari ni orang-orang Yahudi, orang-orang luar, mereka takut dengan bangsa ni. Sebab apa? Bangsa Palestin ni, sebab mereka adalah bangsa yang faham dengan Quran. Masjid dia penuh dengan hafizul Quran, budak-budak duduk sini dengan tok guru, semua duduk situ, wakafkan diri untuk agama. Siapa berani wakaf diri untuk agama? Letakkan, saya ni adalah hak agama, saya ni hak agama, agama nak pakai saya bila-bila boleh pakai. Bila wakaf artinya apa? Nyawa kita pun milik agama, tak boleh lari dah, tuan-tuan. Kalau mai seruan keluarga dengan seruan agama, agama didahulukan kerana dia wakaf, tuan-tuan. Yang ni yang berlaku di bumi Palestin, tuan-tuan. Sebab itu saya baca Izazul Dhilatil Ardu Dhildalaha, kita bayangkan bahasa itu begitu puitis, walaupun orang Melayu tak faham Arab, tapi dia baca, dia rasa, wih, cantik bahasa ni. Izazul Dhilatil Ardu Dhildalaha. Baik, tuan-tuan. Bila mai ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dia main laha kat belakang. Ni tuan-tuan, ni salah satu contoh iktibas. Wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal. Baru mai kat belakang, baru dia tukar daripada iktibas, dia pergi kepada lain pula, baru tukar lain pula kepada jinas
Jinas ada berapa jenis pula? Ini tuan-tuan, dia panggil balaghah Al-Quran. Balaghah. Kalau tuan-tuan ni kitab kita, kitab bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan buka kitab Arab, kitab Tafsir Munir, dekat bawah tu dia ada Bayanul Balaghatul Lughawiyah. Ada tentang penerangan berkaitan dengan balaghah ni. Tapi biasanya kita bahasa Melayu ni kita tak terang lah. Baik tuan-tuan, sambung. Idza apabila, idza apabila, zulzilat, apabila zulzilat, bergegarnya, al-ardu, bumi, zilzal, artinya apa? Zilzal, goncangan, laha, dengannya yang amat dahsyat. Goncangan itu goncangan yang amat dahsyat. Zilzalaha artinya apa? Goncangan itu bukan goncangan biasa. Kalau kata zalazil, gempa bumi, zalazil itu gempa bumi. Tapi kalau zilzala artinya apa? Goncangan gempa bumi itu goncangan yang teramat dahsyat. Dia panggil apa? Dia panggil sirah alal mubalaghah, menunjukkan bahawa benda tu lebih lagi. Tu kelebihan bahasa Arab. Contoh saya ambil tuan-tuan, macam orang panggil apa? Saya nak terang tuan-tuan, paling mudah cerita lah. Orang nama Syakir. Kalau syukran semua orang tahu. Syukran artinya apa? Thank you, terima kasih. Kalau orang yang mengucapkan syukran, orang yang mengucapkan syukran kita panggil apa? Kita panggil syakir, orang yang berterima kasih. Tapi kalau nak habang orang tu sangat berterima kasih, dia sangat terima kasih, dia panggil syakur, bukan syukur, syakur. Lepas tu Nabi kata apa? Sayyidina Aisyah tanya kat Nabi, ya Rasulullah, kamu ni bukankah ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkharat? Bukankah dosa kamu telah pun diampunkan Allah dulu, kini dan selama-lamanya? Bimaza, dengan apakah ya Rasulullah? Tusalli tatafattarat aqdamuka, sampai solat kamu menyebabkan pecah tapak kaki kamu. Why? Kenapa? Sebab apa buat macam ni? Jawapan Nabi, ala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi jawab kat Sayyidina Aisyah, tidakkah aku lebih suka an akuna, menjadi abdan, seorang hamba, syakura, yang paling tinggi sujud terima kasih dia kepada Allah, paling tinggi mengucapan tanda syukur, tanda terima kasih dia kepada Allah. Siapakah hamba Allah di muka bumi ni yang Allah cop dekat dia sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad? Allah cop kat dia, dia hamba Allah yang syukur. Nabi Nuh alaihi salam, Allah gelarkan dia dengan abdan syakura. Pasal apa? 950 tahun berdakwah, masih lagi kekal dengan dakwah dia, walaupun 82 orang the followers. Kita kalau buka grup FB, follower tak ada. Bukan FB lah ni, TikTok. Buka TikTok, follower tak ada. Tukar berapa kali, tukar nama, puang, tukar balik nama, kok ada follower. Lain-lain kali tak ada follower lah, malas buang TikTok. Tuan-tuan, tu orang ajak kita pula nak dapat follower banyak, kena pergi masuk orang punya page, pergi masuk dalam tu, kita pergi kawan dengan orang kawan dengan kita. Dia buat begitu. Gini kata boleh ya, malas lah, mau lah semua follow saya. Dia nak begitu, dia pula siru macam siru sangat tuan-tuan, dia belagak payah. Baik tuan-tuan, sambung balik. Maka pada ayat yang pertama, Allah nak cerita apa? Allah nak bagi tahu kat kita apa tuan-tuan? Allah nak bagi tahu kat kita tentang
apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Benda pertama yang berlaku ketika mana nak berlakunya yaumul qiyamah, satunya ialah akan berlaku gegaran yang amat dahsyat. Tanda bumi ni dah mula gentak dan takut dah. Manusia takkan tahan duduk dalam keadaan begitu. Kalau hari ni tuan-tuan tengok berlakunya gempa bumi di bumi Aceh dulu, tuan-tuan, habis orang lari, mati banyak, tsunami dan sebagainya. Bagaimana kalau gegaran itu bukan skala Richter lagi, tuan-tuan? Bukan lagi 9, 10 tak. Dia jadi tak ada bacaan dah. Tak ada bacaan dah. Bagaimana keadaan ni, tuan-tuan? Ulama kata apa, tuan-tuan? Ulama kata kamu cuba tengok waktu ketika mana kamu pergi ziarah ke kubur. Waktu ziarah di kubur, kamu tengok ketika kamu tengok kubur, kamu tengok depa ni semua dulu macam kamu. Ulama kata dulu depa ni macam kamu juga. Mereka juga berimpian nak kereta besar macam kamu. Depa berimpian nak rumah besar macam kamu. Depa berimpian nak jadi kaya macam kamu. Depa berimpian nak berbahagia, boleh berjalan sana sini, nak berseronok, nak bercuti dan sebagainya macam kamu. Tapi di mana pengakhiran hidup mereka? Pengakhiran mereka hanya tidak berkereta, tidak berkenderaan, tidak berrumah yang berbumbung mahal. Kemudian mereka tidak berada dalam keadaan sesiapa menemani mereka, tanpa bodyguard, tanpa siapa. Tapi ini hanya duduk dalam kubur seorang-seorang dia. Dia macam kamu dulu. Ulama kata cuba memfikirkan hari ni, mana qanaah kamu, mana zuhud kamu, mana sifat kamu, sifat seorang yang mukhlisin, orang ikhlas, mana? Tuan-tuan, sebab itu ketika mana berlaku goncangan ini, manusia-manusia yang jahat ini, dia akan merasai goncangan ini. Orang beriman, orang soleh, dia akan dimatikan dengan lebih awal supaya dia tidak melihat bala bencana yang dahsyat ini. Kerana ketidaksanggupan kasih sayang Allah kepada orang beriman, tak mau bagi tengok benda-benda yang tak elok yang akan berlaku kepada dunia ni, tuan-tuan. Ni kasih sayang Allah. Sebab itu hari ni walaupun kita bukan orang senang macam mana orang-orang lain, kita tidak kaya seperti mana kayanya orang-orang lain, kita tidak seperti mana orang lain, tuan-tuan, boleh berkereta besar, sana sini dengan driver. Tuan-tuan jangan sedih kerana apa? Ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan merupakan syurga bagi orang kafir. Tuan-tuan jangan bimbang. Jangan bimbang untuk saya dan jangan bimbang untuk tuan-tuan. Tak perlu bimbang, tuan-tuan. Cukup dengan apa yang kita ada hari ni. Tuan-tuan, paling mahal dalam hidup ni, tuan-tuan boleh bagi masa mai duduk untuk agama. 24 jam satu hari, tuan-tuan boleh cari tempat duduk macam ni. Tuan-tuan boleh cari time duduk macam ni, tuan-tuan. Ini harga mahal yang tuan-tuan akan dibayar oleh Allah sebagai emolumen untuk tuan-tuan ketika mana depan Allah Ta'ala kelak. Tuan-tuan akan dapat bonus ni. Tuan-tuan akan dapat bahagian ni. Tuan-tuan, hidup ni tak lama, sat sangat, tuan-tuan. Sebab itu bila disebutkan tentang gegaran ini, nombor 2 gegaran ini berlaku bila? Kematian kita. Satu, ketika mana kiamat nak berlaku. Kiamat kecil yang ulama kata gegaran ini berlaku pada diri seseorang ketika mana dia nak menghembuskan nafas yang terakhir. Ini gegaran dia. Dia akan merasakan kematian itu seperti mana gegaran-gegaran kecil yang berada dalam diri manusia. Baik, Ibnu Hatim menerbitkan satu periwayatan dan daripada Sa'id Ibn Zubair katanya, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat, apabila bumi bergerak dengan gerakan yang kuat, dari bahagian bawahnya diikuti dengan gegaran yang sangat dahsyat,
sehingga runtuh berkecai segala bangunan yang ada di permukaannya. Ini selaras dengan firman Allah yang bermaksud, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya gegaran malapetaka hari kiamat itu satu perkara yang amat dahsyat, amat besar. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, ia berlaku semasa bumi bergegar dengan gegaran yang amat hebat. Maksudnya ialah bumi menghambur keluar mayat-mayat dan benda-benda yang tertanam dalam perutnya. Ini tuan-tuan, ini pernah diriwayatkan oleh Al-Imam daripada Abu Hurairah, katanya, taqiul ardi afala idza kabadaha amthalul aswatan min adh-dhahab wal fiddah fayaji'u al-qatil fayaqulu fi hadha qataltu wa yaji'u qati'u fayaqulu fi hadha qata'tu rahmi wa yaji'u as-sariqu fayaqulu wa fi hadha quti'at yadi thumma yada'unahu fala ya'khudhuna minhu syai'a. Bumi akan memuntahkan seluruh khazanah yang mahal seperti bongkahan emas dan perak. Hari di waktu gegaran ini tuan-tuan, bumi akan muntah keluar, akan keluar mai semua benda yang ada dalam perut dia. Tuan-tuan, bukan takat emas perak, hari ini tuan-tuan berlaku perebutan isi perut bumi. Negara dengan negara berebut untuk dapatkan apa dia? Petroleum yang ada dalam kawasan-kawasan masing-masing. Bumi Iraq dijajah dan dijarah kerana nak mendapatkan minyak yang ada dalam bumi Iraq. Begitu juga bumi Kuwait dulunya. Nak berkawan, Amerika nak berkawan dengan Kuwait. Pasal apa? Pasal nak dapatkan minyak dia. Hari ni tuan-tuan, bergaduh pula antara China, Filipin dan beberapa negara-negara termasuk Malaysia nak mendapatkan satu kawasan tanah perairan kerana kawasan tu kawasan minyak. Bergaduh tuan-tuan. Perang kerana nak mendapatkan isi perut bumi ni. Hari ni mah, perak, koprum di Kedah tuan-tuan, orang bergaduh pasal apa? REE duduk dalam perut bumi. REE tuan-tuan, hang kata piu kata mai, kata piu kata mai. Pasal apa? Punca hasil bumi. Hasil bumi dalam perut bumi. Dulu tuan-tuan, kawasan Rock Walk kat Penang tu, tuan tahu kawasan apa? Tantalium dulu. Sampai lah pun kalau kata tuan-tuan tengok dekat kawasan dalam stadium Pulau Pinang tu, kawasan dia. Dulu kami duduk main kat belakang yang Rock Walk yang tempat parking belakang tu. Dulu orang panggil Padang Tambun. Kawasan tuan-tuan duduk main tik bijih belungguk. Hak warna hitam tu penuh atas tu. Kawasan yang mempunyai hasil bumi, orang akan berebut. Baik tuan-tuan, maka kata hadis ini, bila timbulnya benda-benda ni sampai bila berlaku bergegaran keluar mai, hari kiamat nak berlaku ni, fayaji'ul qatil, mai si pembunuh, al-qatil. Dulu dia pernah bunuh orang, dia bunuh orang. Fayaqulu, yang ni kata apa? Fi hadha qataltu, pasal ni aku bunuh orang. Pasal benda emas ni lah, pasal benda perak ni lah, pasal REE ni, pasal apa biji timah ni, pasal petroleum ni, dulu aku bergaduh, aku bunuh orang, aku hantar askar pergi perang orang. Pasal nak berebut benda ni, fayaji'u fi hadha qataltu, pasal benda ni aku bunuh orang. Ingat selamat? Tak selamat. Pasal apa? Nak jawab depan Allah sekali lagi pasal apa bunuh orang. Wa yaji'ul qati', mai satu orang pula, putih adik-beradik, putih saudara, putih habis tuan-tuan. Fayaqulu, dia pula kata, fi hadha qata'tu rahmi, pasal benda ni lah saya putus adik-beradik saya putus tali silaturahim saya. Pasal mak saya punya satu cincin,
satu kerongsang patah, satu kerongsang yang dah patah pin dah. Tapi pasal benda ni, saya pergi kata dekat kakak saya, macam Piramli kata dekat adik-beradik dalam 3 Abdul, mulai hari ni putus saudara. Saya kata lagu tu kat kakak saya. Tuan-tuan, ada satu masjid saya mengajak bab ni. Lepas sudah tekan bab ni, tuan-tuan, rupanya kat belakang tu ada orang duk buat kerja tu, ada orang yang jadi lagu tu. Bukan buat kerja ni, dia jadi lagu tu. Habis kuliah apa semua, dia kata, "Ustaz nak sembang sikit boleh tak?" Saya kata boleh. Tapi panjang lah tak. Saya kata panjang kalau sebab saya dah nak balik. Dia kata macam ni, ambil nombor phone saya, saat lagi telefon saya, sebab saya nak tolak tujuh juga pada rumah saya. Dalam kereta kita boleh sembang, supaya kau pun tak habis masa, saya pun tak habis masa nak tunggu lama kat sini. Lagipun kalau benda tu personal, senang sembang. Kita betul juga, personal juga, okey jom sembang. Balik tu sembang lah tuan-tuan. Dia cerita benda ni tuan-tuan. Dia cerita, Ustaz cerita tadi Ustaz, saya duduk belakang, kaki saya sejuk, tangan saya sejuk Ustaz. Aircon kot. Tidak. Sebab saya takut. Pasal apa kau takut? Sebab apa yang Ustaz sebut tadi, saya pernah sebut benda tu kepada abang saya. Dia sebut benda tu pada abang dia. Punca pasal apa? Pasal dia kata barang mah ini yang ditinggalkan oleh mak dia tak banyak. Adik-beradik dia ada 4 orang. Bila mak meninggal, bapak meninggal, mak ada barang mah sikit. Jadi barang mah sikit ni, dia kata dia anak perempuan, dia 3 lelaki, dia seorang perempuan. Jadi dia kata yang barang mah ni bagilah kat anak perempuan sebagai tanda mata dari ibu kepada anak. Dia kata, kakak ni kata. Jadi saya pun bila nak ambil benda tu Ustaz, abang saya 3 orang ni, yang 2 orang kata tak apalah ambil kat hang lah, tapi yang seorang ni kata kat saya, hang nak ambil, aku pun mau satu untuk aku punya kenangan. Abang ni kata, hang ambil semua tak apa, tapi satu aku nak, rantai mak yang paling besar, paling labuh sekali tu aku mau. Abang ni cerdik aku nak yang tu. Boleh? Dia kata dah, nak bagi semua. Habis tu abang ni kata, habis tu yang lain-lain tanah-tanah mak, tanah-tanah bapak kita ni semua kena bahagi macam mana? Yang tu kita bahagi macam biasa. Yang tu bagi macam biasa. Yang perempuan ni kata, yang tu bagi macam biasa. Tu abang ni tanya, yang barang mas ni aku punya. Oh, gitu pula dia kata. Ustaz zaman tu, zaman saya jahil, saya tak tahu Ustaz. Dia jahil, dia tak tahu. Jadi saya terus masa tu duduk tengah panas-panas ni, saya kata kat mereka, kalau macam ni hang punya anak, kalau hang ambil je rantai ni pada aku, dia letak, saya letak depan dia, hang ambil rantai ni kat sini, maknanya kita putus saudara. Dan abang ni tuan-tuan, dia buat apa? Dia ambil. Dia ambil tuan-tuan. Dan dia ambil, adik tu senyum, kata apa? Okey, mulai hari ni hang dengan aku putus saudara. Hang bukan abang aku dah. Tuan-tuan, bila putus lagu tu tuan-tuan, kakak ni kata, ni dah masuk tahun ke-11 saya tak berjumpa dengan abang saya tak beraya dengan dia, saya tak cakap dengan dia, dan saya putus dengan dia, dengan anak dia, dengan isteri dia, semua saya putus. Habis tu kalau balik raya lagu mana? Balik raya kalau kami balik pergi tengok kubur mak aja dengan bapak, kami terus balik, kami tak pergi rumah. Sebab mereka semua kumpul kat rumah tu. Okey, tuan-tuan, pendekkan cerita. Bila kita baca bab ni, dia kata saya sejuk teri tangan Ustaz. Pasal Ustaz kata nanti bila mai pada hari kiamat nanti,
al-qati' yang putih tadi silaturahim ni, akan kata wa fi hadza qata'tu rahmi, pasal benda ni aku putih tali silaturahim aku. Dan ni apa saya nak buat? Kalau tuan-tuan agak-agak, kalau saya jawab macam ni boleh? Pandai buat, pandai nak selesai. Tu agak biadab lah cakap aku tu kan. Hang tanya dia elok kau ustaz tu. Ustaz jawab lagu tu macam pasal kat hang ah, tuan-tuan agak-agak kakak tu tahu. Kalau gitu ustaz lebih kurang saya. Semua jahil juga. Tuan-tuan, jawapan dia ialah, saya kata dia kak, anyhow kakak kena pergi telefon jumpa dia dan selesaikan masalah ni. Pergi selesai kak. Kalau kakak tanya saya siapa salah, saya kata empat-empat salah. Empat-empat salah. Pasal apa empat-empat salah? Pasal semua harta tu kena faraid. Siapa suruh pergi buat suka-suka hati? Ni semua tengok gambar 3 Abdul. Yang ni harta bagi kat abang yang Abdul Wahab. Abdul Wahab akan dapat harta lebih kurang dalam 15 juta pound sterling. Abdul Wahib dapat berapa? Dapat lebih kurang dalam 12 juta pound sterling. Oh, adil. Kanda memang adil dan bijaksana. Mereka Abdul Wahab, saya serahkan rumah yang sergam indah kepada Abdul Wahab. Abdul Wahab kata, oh, 15-16 juta ambil kat hangpa, yang aku dapat rumah museum ni. Lah kali tuan-tuan, okey, ambil semua. Dan ni putui saudara. Habis korang tu Piramli buat cerita bagus bagi orang tahu yang mana tak apa nak cerdik sikit bab ni. Natijah dia jika tak berlaku adil, akan berlaku benda ni. Tuan-tuan, jadi kak ni apa tindakan dia? Saya kata kak tak boleh buat apa. Kak kena pergi jumpa dia, minta maaf kat dia dan jumpa balik 4 orang. Selesaikan dari segi faraid, serahkan balik semua tu. Dak ustaz, barang mah tu saya lebong dah ustaz, jadi barang baru dah. Tak lebong tak lebong. Mah berapa gram yang hari tu pergi lebong? Tak ada lah ustaz. Ada kalau berapa kau tahu? Ingat tak? Ingat lah. Lebih kurang lah ustaz, dalam dekat 1.2 kilo ke. Dia kata sikit kat saya. 1.2 kilo. 1.2 kilo dia boleh buat apa tuan? 1.2 kilo kau lebok tu semua. Kau saya lebok semua. Lebok jadi duit kan, lebok jadi mah. Ada jadi mah jadi duit ya. Tak apa. Kau kira balik dengan harga semasa. Tak boleh kira dengan harga sebelah tu lepas. Harga lah ni. Pasal apa? Siapa suruh ambil? Tu kena bayar balik, bahagi balik mengikut hukum faraid, bagi balik. Dia pun kata macam tu ustaz, dia dengan cara tu saja. Tu yang rantai emas yang abang saya ambil, yang tu pun ambil balik. Kena bagi balik. Jumpa semua pakat balik dan bahagi balik seperti mana sedia kala. Baru selesai. Kalau abang saya tak mau, kau punya bab selesai. Itu bab dia. Kau pergi minta maaf kat dia, minta halal kat dia. Tapi dengan syarat pulangkan balik hak kepada orang yang kita ambil. Jangan pergi minta halal barang tak pergi. Aku minta halal lebih kurang kat hang. Halal yang mana? Tu yang barang-barang mahal tu, kena kat hang. Kena bagi balik kepada hak dia. Ni syarat untuk orang yang berdosa dengan orang yang kita ambil hak. Kalau dengan Allah Ta'ala tak apa, kita minta ampun, menyesal, buat baik balik, janji tak buat dah. Tapi dengan manusia, mau ingat, kena tambah satu lagi ialah apa? Berikan balik hak yang kita ambil. Kalau hak tu hak malu, macam mana? Kita malukan orang di khalayak ramai. Kita malukan orang di khalayak ramai. Kena minta ampun, berazam nak lakukan kebaikan, dan kita kena kembalikan balik. Pergi minta maaf dekat dia tuan-tuan. Minta maaf balik kat dia. Tonjolkan balik bahawa kita memberikan dia satu penghormatan dan kemuliaan.
Kita bagi malu di depan orang. Tuan-tuan, jaga. Mai satu orang lagi kata Nabi, as-sariq, pencuri. Fayaqulu fi hadha quti'at yadi. Pasal benda ni saya putus tangan. Saya putus tangan, saya kena potong tangan saya. Pasal benda ni ya. Summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Ketiga-tiga orang ni yang mai tengok ni, Nabi kata apa? Semua belah tengok lagu tu ya. Tak mau. Padahal masa tu mah tuan-tuan berbuak-buak keluar. Siapa pun tak mau dah. Maknanya apa? Hari itu, hari yang tidak ada lagi al-yawmun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah habiqalbin salim. Hari di mana tak ada manfaat dah harta benda dan anak pinak. Hari yang orang datang dengan keadaan hati yang sejahtera. Hati itu saja yang akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, sambung. Mayat-mayat diluahkan dari perut bumi pada tiupan sangkakala kali kedua. Sangkakala kali pertama dia akan memati. Sangkakala akan berlaku dua. Satu, yang pertama tuan-tuan, akan mematikan semua yang berada di muka bumi. Bumi akan bergulung-gulung, hancur sehancur-hancurnya, habis, satu bongkahan pun tak ada. Tu yang Nabi sebutlah hadis, kalau gunung itu jadi habaan manthura, jadi debu-debu yang berterbangan, bukan kata debu pasir yang berat tak, debu yang tiup melayang, macam habuk, macam bulu-bulu je tuan-tuan, habis. Mayat-mayat diluahkan dari perut bumi pada tiupan sangkakala kali kedua. Bila mai sangkakala kedua, mayat yang berjuta-juta tahun akan terkeluar dan terbongkar daripada kubur. Pada ayat yang kedua tuan-tuan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi menghamburkan segala muatannya. Mah permata keluar, termasuklah mayat-mayat ni tuan-tuan akan keluar daripada muka bumi ini. Firman Allah ketika manusia tertanya-tanya, wa qala al-insanu ma laha, manusia tanya, gerangan apakah yang menimpa bumi ni? Apa ni? Apa yang jadi ni? Pasal apa jadi macam ni? Tak pernah berlaku sepanjang kami duduk ada, tak pernah berlaku macam ni. Kalau orang Indonesia yang duduk di Aceh dah terbiasa dengan gegaran-gegaran kecil ni, apatah lagi gegaran besar. Sebab tu mereka tak apa nak heran gegaran kecil ni. Ini biasa pak, bergegar kita dah seria-seria dia. Ini biasa pak, ini gegaran-gegaran sebegini itu biasa. Tanya kat dia, gegaran bagaimana pak yang luar biasa? Oh, itunya jarang-jarang berlaku, jika berlaku mati. Berlaku mati ya tuan-tuan. Tapi yang ni, wa qala al-insanu ma laha, ni apa ni? Bumi duk bergulung-gulung, lepas tu sekejap lagi pula mai matahari dah memang habis huru-hara. Manusia tertanya-tanya, apa ni? Baik, lantaran kegerunan mereka melihat malapetaka yang menimpa bumi, maka setiap orang akan tertanya-tanya, apa yang berlaku kepada bumi? Mengapa ia bergegar? Pasal apa dia menghamburkan segala isinya? Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat, Allah kata, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menampilkan cerita beritanya yang sebenar. Hari ni baru bumi nak tunjuk. Yang dulunya hang berjalan atas belakang aku, berjalan dengan mendongak langit, hang mendongak dada sebagai seorang yang sombong di atas muka bumi tanpa hang sedar hang tu siapa. Hang tak sedar yang hang tu adalah makhluk Allah. Hang tak sedar bumi duk kata hari ni. Hang masih tak sedar lagi yang hari ni hang berjalan di belakang aku, hang lah bakal wa ana baitun daudah, aku rumah ulat. Wa ana baitul zulam, aku rumah yang gelap. Hang tak sedar yang akan berlaku macam tu. Bumi keluar cerita dia.
dalam saat kekecohan tersebut dan ketika berlakunya malapetaka gempa ini, bumi seolah-olah menyatakan secara realistik akan sebab malapetaka tersebut. Ia memberitahu tentang kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukannya di atas permukaannya. Yang lama ni bumi geram lama. Bumi geram lama tuan-tuan. Bumi geram dan bumi tengah duk taram kepada kita tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan hari ni, di mana saja kita buat maksiat, di situ bumi jadi saksi. Betul tak? Tak ada orang buat maksiat tanpa berjejak di bumi. Bumi duk geram kat kita tuan-tuan, geram lama dah. Bila mana seorang hamba yang ahli maksiat mati, masuk dalam perut bumi tuan-tuan, bumi buat apa? Bumi buat apa tuan-tuan? Himpit dengan himpitan yang menyebabkan bertemu antara rusuk kanan dengan rusuk kiri. Bumi buat apa tuan-tuan? Bumi keluarkan ular-ular, ulat-ulat daripada perut dia, mamah makan. Bumi buat apa tuan-tuan? Bumi memanaskan dalam tempat yang sepatutnya tuan-tuan, tempat itu Allah bagi dia sejuk. Allah gelapkan dengan bumi ini, suruh bumi gelapkan tempat kamu. Tuan-tuan, bumi marah. Sebab itu bumi pernah minta kepada Nabi kita SAW. Bumi pernah gunung pernah minta. Bumi pernah kata kat Nabi, ya Rasulullah, nak tak kalau aku tenggelamkan satu kampung ini dan aku ranapkan dia masuk dalam perut bumi ini, seperti mana yang pernah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Penduduk Taif tuan-tuan, nak tak hari ini oleh kerana darah kamu mengalir jatuh sampai pingsan kamu ya Rasulullah, nak tak aku buat macam tu? Maknanya apa tuan-tuan? Geram tak bumi? Geram. Hari ketika itu berlaku, bumi nak tunjukkan dia punya apa yang lama ni dia luahkan. Kemarahan dia, geram dia tunjuk. Ibnu Abbas berkata, Allah berfirman pada bumi, katakan, lalu bumi pun boleh bertutur. Imam Ahmad At-Tirmizi dan Nasa'i dalam lafaz hadis ini ialah menurut periwayatan At-Tirmizi dari Abu Hurairah, katanya pada satu hari Rasulullah membacakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian baginda bersabda, adakah kamu tahu apakah citra berita bumi? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda baginda, citra beritanya ialah kesaksian ke atas setiap orang laki-laki dan perempuan terhadap segala perbuatan yang dilakukan di atas permukaannya. Nampak tuan-tuan? Maka si fulan ini berkata, si fulan telah melakukan sekian-sekian pada hari sekian-sekian. Itulah maksud akhbarnya. Yang maksud akhbaroha itu ialah hari bumi akan jadi saksi setiap perlakuan hamba Allah laki-laki maupun perempuan. Tuan-tuan, agak-agak hari ni bila kita baca bab ni, tuan-tuan rasa-rasa malu tak kita ketika nak buat maksiat terhadap bumi yang jadi saksi? Tuan-tuan, tangan saksi, kaki saksi, semua anggota saksi. Tiba-tiba hari ni tuan-tuan, tempat kita pijak itu pun saksi. Tuan-tuan, tempat tuan duduk hari ni saksi. Duduk kita saksi. Satu hari tempat ni akan kata, ya Allah, aku bersaksi ya Allah, dia pernah duduk dalam surau Siti Waqaf Siti Aisyah ni ya Allah. Dia pernah duduk bukan sehari ya Allah, tapi dia duduk berhari-hari. Dia duduk setiap hari, dia akan limitkan satu hari, letakkan hidup dia satu hari sejam. Dia akan duduk dalam surau ini untuk menelaah dan juga memikirkan tentang agama dan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari itu baru kita tahu rupanya buat kapek cantik tak sia-sia. Baru hari ni kita tahu tuan-tuan, orang yang wakafkan kapek ni tuan-tuan, mulia dia di sisi Allah. Baru dia tahu. Bumi kata, ya Allah,
dia pernah hiaskan aku dengan kapet yang cantik untuk memberikan keselesaan kepada orang yang nak duduk atas aku, ya Allah. Dia wakafkan untuk orang solat, untuk orang beribadat, ya Allah. Aku saksi, ya Allah, aku saksi, ya Allah. Tayar dia bergolek daripada rumah dia mai ke surau, ya Allah, tiap-tiap hari. Tuan-tuan, ini kesaksian. Sebab itu ayat ini, tuan-tuan, bawa makna yang besar kepada kita. Kemudiannya, bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Tuhanmu telah mentakdirkan malapetaka ini baginya. Maknanya apa, tuan-tuan? Dia dah sampai waktu diudik dia dah. Bumi menjelaskan bahawa malapetaka gempa adalah menurut arahan wahyu Allah, dan Allah mengizinkan. Bertuturnya menjadi saksi. Firman Allah auhalaha bermaksud Allah mengizinkan ketentuan berkenaan, dan Allah lah yang memerintahkan perkara itu terjadi. Allah mewahyukan kepadanya bermaksud Allah memberikan aspirasi kepada bumi untuk bertindak sedemikian. Dan seterusnya, tuan, ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6 Allah menyatakan, yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari berkenaan manusia bangun keluar beramai-ramai dari kubur mereka untuk diperlihatkan balasan amalan masing-masing. Tengok cerita Piramli ya. Piramli dia adaptasikan daripada ayat Quran. Sedang perasan cerita apa? Ada tu kan? Cerita apa? Pendekar punya lapuk kan? Kan? Waktu dia dah kau main kasar ya, hantu gigi bawa keluar gigi, pen, tuan-tuan, hantu keluar pada kubur. Tapi dia buat cerita tu, cerita dia bukan adaptasi dari cerita ni pun. Tapi tuan-tuan nak tengok macam mana Piramli miakai ni, dia keluar mai dia menari pula, buat menari Hawaii pula. Dan tu bukan dia. Jangan duk bayang lah orang keluar pada kubur esok ni, lepas pada hari kiamat, tiupan sangkakala kedua, bangkit dia jadi dari Hawaii tu. Tak kena. Tu bukan dia. Tapi cerita dia ialah akan bangkit. Dan orang yang paling awal bangun siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan bangun dulu, tuan-tuan, mengusap pasir di atas kepala baginda, dan bangunlah Nabi sebagai ana sayyidul ahlil jannah. Aku adalah ketua penghulu bagi segala ahli syurga. Wala fakhar, dan aku tidak pernah sombong. Nabi kata, bukan sombong nak abang kata semua orang. Kemudian, tuan-tuan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang membuat amalan mithqala, walaupun sebesar, mithqal artinya, tuan-tuan, timbangan, zarrah, timbangan sebesar zarrah. Ulama bahas zarrah, tuan-tuan. Zarrah ni, tuan-tuan, walaupun sebesar atom lah kot, tapi ada kecil daripada atom tak? Kalau kata falsafah Islamiah, kalau bidang falsafah Islamiah, dia kata ada. Dia panggil kecil daripada, kalau kecil daripada atom, dia panggil jauhar firrit. Belahan lagi kecil lagi. Kalau ulama falsafah dia kata apa? Kalau Al-Quran kata mithqala dzarratin khairan yarah, artinya kebaikan kamu buat itu walaupun sebesar jauhar firrit yang tak nampak dengan mata kasar sekalipun, kamu akan masuk syurga. Kamu masuk syurga. Takkan, tuan-tuan, seorang yang beriman, yang jaga kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sepanjang hayat dia, satu kali pun tak pernah buat baik. Tuan-tuan nampak tak? Ni ayat ni nak cerita apa? Berita gembira kepada orang yang jaga kalimah la ilaha illallah. Dia jaga kalimah la ilaha illallah, dia jaga sungguh-sungguh. Dia tak main-main nak main saat murtad, saat patah balik, saat murtad, saat patah balik.
Apa yang saya nak abang tuan-tuan ni? Tentang apa? Tentang kita ni tuan-tuan, kadang-kadang hidayah Allah Ta'ala ni orang Islam pun kena ada. Orang Islam pun kena ada. Kita duk kata orang bukan Islam ya, orang Islam kena ada. Kena ada. Terlepas mereka kata kadang-kadang sembahyang tentu ada. Tapi mai hidayah Allah, dia kata saya baru dapat hidayah orang Islam. Jangan ingat kita tak ada hidayah tuan-tuan. Baik, akhir sekali, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan dibalas dengan balasannya. Tuan-tuan, takkanlah hidup seseorang itu yang kata tadi baik tu, yang kata orang beriman, beramal soleh, ada syahadah ni tuan-tuan. Semua mesti lupa nak bang. Saya abang dekat dia, doktor tahu kan syurga neraka ni kan? Dia kata tahu. Saya faham syurga neraka dengan agama saya lah ustaz. Kata betul. Saya pun faham dengan agama saya. Tapi saya faham doktor, yang kita ni, agama kita ni, agama Islam ni, kita buat baik lagu mana pun, kalau tidak lagi kenal Allah Ta'ala, doktor boleh sebut doktor tak kenal, susah juga. Doktor kena ada pegangan doktor dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya duk tunggu yang tu lah, dia kata. Tuan-tuan, dia baik sungguh. Dia baik sungguh. Ada orang dia muka Melayu, bukan Siam Kedah ni. Orang bagi kat dia Quran, orang dia pergi ke Kelantan, pergi buat penyelidikan. Orang bagi dekat dia sejadah dengan Quran. Dia bagi, dia pun ambil, dia pun balik. Dia balik sampai sekat nak masuk kereta. Penganjur tu main balik. Doktor minta maaf doktor, saya nak tukar mendaling. Tapi siapa nak tukar? Dia kata saya tak tahu doktor, minta maaf doktor. Tak tahu apa? Saya tak tahu doktor ni doktor bukan Islam. Telah. Tak apalah. Kok dia hang bagi kat saya ni, saya dapat hidayah. Dia kata tak payah tukar lah. Dia tu gelak-gelak tu, main nak tukar bagi mendaling. Dia telah hang tukar pula dah ada Quran dengan tu. Tak salah hang bagi kat saya lah, kok saya balik sini baca. Tuan-tuan, saya nak balik mai, dia bagi kat saya apa tuan-tuan tahu? Nak balik mai sini, nak habis, dia bagi kat saya ikan kering talang sekok besar ni tuan-tuan, panjang ni dah, ikan kering talang. Saya tahu doktor besar sangat ni. Tak apa ustaz, ni rezeki kita kongsi sama. Allah Ta'ala suruh kongsi rezeki Allah Ta'ala lagi. Wallahu a'lam tuan-tuan. Moga-moga kita ni pun dapat hidayah yang baik-baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung balik dengan surah seterusnya, surah Al-Bayyinah insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, minta maaf tuan, terlajak sampai dapat 40 dah. InsyaAllah tuan, lama tak mai, dia qada balik Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya tuan-tuan. Moga-moga pertemuan malam ini ada barakah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa min nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.